Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Semalam Euro dan Pound British cuba untuk keluar dari saluran sisi tetapi gagal. Pedagang mencerna buletin ekonomi ECB yang tidak menyebabkan banyak reaksi pasaran. Tumpuan telah dialihkan kepada data mengenai tuntutan pengangguran Amerika Syarikat. Jumlah rakyat Amerika yang memfailkan faedah pengangguran turun kepada 218,000 minggu lepas. Penurunan itu membalikkan sebahagian besar kenaikan mendadak minggu sebelumnya. Ini menyokong dolar, manakala euro dan pound sterling mengalami kerugian. Pedagang juga mengambil maklum komen daripada beberapa pegawai Fed. Presiden Bank Reserve Persekutuan Richmond Thomas Bucky menyokong pendirian Bank Pusat Amerika Syarikat yang sedang bersabar ke arah menentukan masa untuk mula melonggarkan dasar monetary dengan memetik pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan daya tahan pasaran buruh walaupun berdepan dengan kadar faedah yang tinggi. Ini membantu mengalihkan jangkaan pasaran untuk masa pemotongan kadar faedah pertama menjelang Mei atau Jun. Dengan latar belakang ini, dolar Amerika Syarikat melanjutkan ralinya tetapi gagal memperoleh momentum penurunan yang kukuh. Namun begitu, sentimen semasa kekal menurun. Hari ini sebut harga mungkin terus didagangkan ke bawah, walau bagaimanapun banyak bergantung kepada statistik. Kalender makroekonomi hari ini termasuk data tentang harga pengguna Jerman. Kadar inflasi di Jerman dianggarkan meningkat sebanyak 0.2% pada bulan Januari. Inflasi tahunan diunjurkan pada 2.9%. Indeks harga pengguna dijangka menurun sebanyak 0.2% bulan ke bulan dan kekal tidak berubah pada 3.1% pada asas tahunan. Jika laporan tersebut menunjukkan tanda-tanda penurunan tekanan harga, euro boleh terus melemah dan menghadapi penjualan yang besar. Di samping itu, pembuat dasar ECB, Joachim Nagel dan Piero Schiphol bersedia untuk bercakap hari ini. Bagi statistik dari Amerika Syarikat dilihat tiada apa-apa berita dari kalender. Oleh itu, jika kenaikan harga berjaya menguasai semula pasaran pada awal dagangan, permintaan untuk aset berisiko boleh bertambah baik dengan pasaran mengakhiri minggu dalam julat sisi. Dan sekarang mari kita pertimbangkan pasangan euro dolar dari sudut pandangan teknikal. Tahap 1.0787 dan 1.0753 bertindak sebagai rintangan dan sokongan. Penurunan diikuti dengan false breakout di 1.0753 yang merupakan garis tengah julat sisi akan menjana isyarat beli. Jika harga jatuh di bawah tahap ini, terdapat kemungkinan untuk membeli pasangan tersebut di tengah-tengah false breakout di 1.0725 dengan mengira kenaikan sehingga 1.0753. Jika kenaikan harga gagal untuk mendahului pada 1.0725, pembelian boleh dipertimbangkan di rebound di 1.0696 untuk jangkaan pembetulan urus niaga 25 sehingga ke 30 pips. Dalam senario kes kenaikan harga, jika harga menembusi di atas 1.0787, kemungkinan besar euro akan meningkat sehingga 1.0823. Pada tahap ini, saya cadangkan untuk melakukan penjualan di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Penjualan di 1.0787 boleh dibuka di false breakout. Bagi pound British, kita seharusnya memberi tumpuan pada tahap 1.2636. False breakout pada tanda ini akan mencipta isyarat jual lantas menyeret harga turun ke 1.2600. Jika harga menembusi di bawah tahap ini dan mengujinya dari bawah ke atas, pound dijangka jatuh ke tahap rendah semalam dan juga serendah 1.2558. Pada tanda ini, pedagang disyorkan untuk membeli di false breakout. Pembelian pada lantunan akan relevan sekiranya berlaku kejatuhan yang lebih dalam sehingga 1.2519. Dalam kes ini, anda boleh memperoleh keuntungan dengan pergerakan 35 sehingga ke 40 pips. Sebagai alternatif, jika tekanan jualan berkurangan, harga mungkin menembusi di atas 1.2636 dan mengujinya dari atas ke bawah. Ini akan menambahkan kemungkinan untuk pembelian dengan menjangkakan pembetulan kenaikan sehingga 1.2670 dan 1.2700. Pada tahap ini, anda disyorkan untuk membuat penjualan dengan jangkaan pergerakan 30 sehingga ke 35 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.